tapi dia memang istimewa pada saya sejak kecil. Memang kecil beliau jarang ketawa. Ada adik dia satu waktu tu gelak besar. Dia kata itu gelak syaitan. Saya tak pernah ajar, saya tak tahu dia dapat daripada mana. Dan memang susah nak dengar Amar ketawa besar. Sehingga kan kalau dia ketawa saja, guru di sekolah rendah Islam Al-Huda, dia akan menelefon saya. Azlina, Amar laugh today. Cikgu bahasa Inggeris dia. Jadi satu bahan bualan bila Amar ketawa di sekolah. Dia senyum pun jadi satu bualan rupanya. Jadi saya, in a way saya gembira sebab saya ada nama reporter di kalangan guru semasa Seri Al-Huda. Jadi Alhamdulillah sebab memang seperti yang Abah disebut, Amar jarang menonjolkan potensi beliau di depan kami. Mungkin sebab rasa hormat, sebab merasakan Abahnya seorang yang hebat sebagai seorang Presiden ABIB. Jadi dia cuma mengecilkan dirinya. Jadi saya sentiasa mencari ruang-ruang di mana saya boleh mengenali anak saya lebih dekat. Dan itulah saya ada ramai reporter di sekolah. Dan kawan-kawannya juga menjadi reporter-reporter saya sebab dia takkan menunjukkan diri dia. Jadi selain daripada itu, saya rasa yang itu dulu kot. Kalau ada ruang lagi untuk soalan. Terima kasih kepada Waktu Amar, Penjama Azam dan Puan Azam. Saya ingat kita hampir 12, tapi saya bagi dua saja. Satu lelaki, satu perempuan. Kalau nak bertanya, ada pelajar nak bertanya. Okey, kita ambil pelajar ni. Okey, dan satu di sini. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelajar di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar. Di sini saya ingin bertanya, sebagai seorang pelajar, bagaimanakah Amar membahagikan masa membuat amal kebajikan dan masa untuk membahagikan masa untuk belajar? Terima kasih. Assalamualaikum tuan. Saya dari Sekolah Menengah Tafisan. Saya nak tanya satu soalan. Apa beza akhlak Amar ni dengan adik-adik? Itu je. Silakan. Kepada yang lain minta maaf tuan-tuan. Boleh di Facebook lah jawab. Jadi kita malam ni kita ada di UTM lagi. Saya jemput dulu Tuan Haji dengan Tuan Azina. Saya akan jawab soalan yang pertama. Soalan kedua biar mak jawab lah. Mak saya susah di soal-soal itu, mak dia lebih hebat. Bukan alasan, jadi maknanya itu pembagian juga kami lah. Bagaimana membagi masa? Masa ni untuk para pelajar sekalian, dia ada konsep barakah. Konsep barakah masa. Ya. Konsep barakah masa ini bermakna sering kali berlaku kan, hari ini aku nak buat 10 perkara, bagi postman, jumpa orang ni, sebagainya. Hari itu semuanya komplit, kita rasa seronok. Betul tak betul? Ya, sering kali mana hari ini nak buat ni, apa yang kita cita-citakan di awal hari itu semua terjadi dalam masa yang patutnya jam tak jadi jam, patutnya beratur panjang tak beratur panjang. Jadi begitu. Ada masa-masa apa yang kita rancang 10 perkara yang kita nak buat, satu pun tak jadi. Tiba-tiba hari itu hujan lah, tayar pancet lah, orang mati lah, macam-macam. Tak jadi. Ya. Jadi saya percaya dengan konsep barakah masa. Masa orang yang beriman dengan masa orang tak beriman, walaupun sama-sama 24 jam, tak sama. Tak sama. Ya, semua orang diberikan Allah Ta'ala semua 24 jam. Tapi orang yang beriman 24 jam itu kadang-kadang dia boleh menjadi barakah dia itu sampai berkali-kali ganda banding dengan orang yang tidak beriman. Ya, itu soal konsep barakah masa. Amar alhamdulillah dia boleh.
Maknanya belajar sejarah ni sekalian. Pertama di Turki, bukan orang bercakap bahasa Turki, belajar pula dua bahasa. Bahasa Turki tulisan Latin, satu Turki tulisan Jawi. Dalam kelas sejarah yang kena banyak membaca. Pagi-pagi kena baca sejarah Latin, sejarah Greece, sejarah Seljuk, sejarah Khilafah, sejarah Turki, Byzantine, semua nak kena baca dalam bahasa Turki. Semua nak kena absorb. Balik pula kena baca Risalah An-Nur. Tak kena hafal, nak kena Risalah An-Nur dia pula ada kaedah dia. Kamu kena baca, kamu kena tulis. Baca dan tulis sampaikan dia dah komplit hampir dah jadi kitab. Tiap-tiap orang belajar Risalah An-Nur tu, kitab itu ditulis dengan tangan, dia ada dia punya kitab dia sendiri, hasil tulisan tangan dia. Bayangkan dia punya kefahaman tu 2 kali ganda. Bayangkan. Dah lah kena menghafal, balik pula dia pula kena baca, dia pula kena tulis. Di samping itu dia kena aktif pula dengan persatuan-persatuan. Orang datang, mak bapak dia datang tolong bawa berjalan, pelajar daripada Mesir datang kena bawa berjalan. Dalam kadang-kadang begitu dia boleh manage dengan begitu baik. Kenapa? Barakah masa. Allah Ta'ala memudahkan. Benda yang susah jadi senang. Ya, benda yang susah jadi senang. Barakah masa itu iaitu keikhlasan kita membuat suatu perkara itu lillahi ta'ala. Ikhlas. Apa yang kita lakukan lillahi ta'ala itu berpanjangan, hatta ketika kita dah mati sekalipun, kita punya kebaikan-kebaikan itu dicontohi oleh orang sampai hari kiamat. Dan kebaikan yang diteladani kerana sikap kita itu merupakan pahala-pahala yang bertambah-tambah ketika kita berada di alam barzakh. Ya. Jadi untuk itulah sekarang saya nak cadangkan maknanya soal barakah masa. Fokus balik. Ya, jangan letak masa tu tak cukup masa. Insya-Allah pertama mohon Allah Subhanahu Wa Taala bagi barakah, niatkan kita belajar lillahi taala untuk kepentingan umat Islam, walaupun dalam bidang accounting, dalam bidang engineering, dalam bidang otomotif, apa sekalipun, tapi nawaitunya ke arah untuk menguatkan Islam dan menguatkan agama Allah Ta'ala, maka jalan-jalan itu akan dipermudahkan. 24 jam kita itu 24 jam bukan sebenarnya 24 jam, tapi barakah dari Allah Ta'ala kepada masa tersebut. Macam kami, bayangkan sekalian, kami 2 orang pening kepala, ya, ketika nak pergi Sarawak, dua-dua suara dah habis, suara tengah bisik-bisik. Ya Allah, kita nak pergi Sarawak ni minggu sudah, macam mana ni? Suara tak ada, ya. Sebelum berucap suara tak ada, bila dapat mikrofon, hello, suara sebut. Ada, bukanlah tak perfect macam sekarang lah, kita sengau sikit, ya. Tapi mana boleh cakap. Habis lepas ni, lepas habis ceramah ni habis, ya. Hilang balik. Malakah dia dah balik. Ya? Siapa yang bagi ni? Ada doktor tak ada doktor yang bagi? Allah, ya Allah, aku nak berucap, nak menyampaikan benda-benda yang kau suruh. Berikanlah aku ya ilham supaya aku boleh menyampaikan sesuai dengan khalayak yang di hadapan aku ini. Berikan aku ilham kata-kata, contoh-contoh yang sesuai untuk mereka. Berikan aku suara yang baik. Alhamdulillah, Allah Ta'ala makbulkan. Dengan Allah Ta'ala ni, dia terlalu dekat dengan kita. Cuma kadang-kadang kita melayan Allah Ta'ala bila waktu susah. Waktu senang kita lupa. Waktu kita memerlukan ni, baru kita ingat. Allah Ta'ala ni kena kita ingat setiap masa dan setiap ketika. Baru kita dapat barakah. Apa yang kita lakukan semua menjadi. Anak-anak yang kita idamkan menjadi. Ya, yakinlah tentang rahman dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sedikit tambahan tentang pengurusan masa Amar. Di kalangan 5 orang anak saya rasa sebagai Amar sebagai seorang anak lelaki, saya jarang jumpa anak lelaki yang ada membuat catatan dalam diary. Jadi sekarang anak-anak menyimpan catatan dalam Facebook, tapi tidak Amar. Dia jarang letak posting di Facebook kecuali di penghujung hayatnya. Itu pun catatan yang memberi impak yang sangat besar pada hati dan jiwa nurani kita. Kalau dibuka bagi Amar punya Facebook, anda akan bersetuju dengan pandangan saya. Jadi Amar memang jarang berkongsi pengalaman beliau di Facebook, tetapi dicatat di dalam buku.
Sekembali kami ke Malaysia selepas selesai urusan perkebumian, memang kami bawa balik buku catatan beliau, tulisan tangan, textbook dan sebagainya memang kami tinggalkan di sana. Pakaian-pakaian dia, barangan peribadi yang boleh digunakan pakai memang kami tinggalkan untuk kegunaan di sana, untuk library di sana. Sekadar membawa balik yang sangat bermakna untuk memori kami keluarga. Jadi memang dalam buku catatan beliau itu memang beliau banyak membuat catatan-catatan aktiviti harian beliau. Dan subhanallah, saya tengok rupanya kakak-kakak dan adiknya pun tak mampu nak buat catatan seperti beliau. Dia memang jarang bercakap, maka dia menzahirkan pandangan dan nasihat dia melalui penulisan. Dan penulisan saya rasa memberi kesan yang sangat mendalam. Kalau disemak di Facebook, kami ada berkongsi catatan-catatan beliau. Juga dalam buku-buku yang telah dikeluarkan oleh Karang Kraft dan sebagainya, ada kita letakkan catatan-catatan beliau tentang ingin menjadi seorang sejarawan perantau, ingin menjadi seorang da'i yang menyebarkan ajaran dari kitab Risalah An-Nur dan sebagainya. Okey, akhlak Ammar berbanding dengan kakak-kakak dan adiknya yang lain, satu, memang dia ternyata seorang yang sangat pendiam dibandingkan dengan lain. Jarang beliau melaporkan apa yang berlaku di sekolah, jarang beliau melaporkan apa yang berlaku semasa di Turki. Memang kita kena korek betul-betul bahawa dia akan cerita. Yang lagi perempuan dia suka cerita, tanpa saya tanya memang suka buat cerita. Jadi Ammar memang berbeza. Seperti saya sebut tadi, dia matang jauh lebih cepat dibandingkan dengan saudara yang lagi 4 orang. Sehingga kan pada masa kecil saya pernah menyuarakan kerisauan saya tentang kematangan Ammar, sebab beliau tidak keluar dari rumah untuk mencari kawan-kawan yang datang cari dia. Masa ada satu peringkat saya nampak, saya rasa saya bimbang dia tidak melalui zaman normal seorang kanak-kanak pada satu tahap. Sebab dia tak riang-ria macam orang lain, dia tak ketawa besar macam orang lain. Jadi walaupun dia tengok TV cerita lawak, dia tak gelak. Tapi orang lain yang gelak besar, terutamanya abah dia lah. Jadi memang berbeza sangat karakternya. Jadi tetapi saya ada merujuk seorang sahabat baik menyatakan kebimbangan saya terhadap kematangan Ammar ini. Saya takut dia terlepas dia punya childhood life. Tapi katanya jangan bimbang, insya-Allah, don't worry, Ammar is a good boy, he will have a good potential and so on. Dan alhamdulillah selepas itu Ammar belajar untuk berkawan dengan rakan-rakan di kampung. Walaupun kawan dia datang ke rumah, dia tak pergi ke rumah orang. Dia juga menghabiskan masa di sungai. Kami tinggal di depan rumah kami, Sungai Gombak, dan dia juga bermain di dalam sungai dan sebagainya seperti anak-anak yang lain. Jadi dari segi akhlaknya saya rasa hampir sama dengan kakak-kakak dan adiknya. Cuma dari segi peribadinya seorang yang sangat pendiam dan sangat mengambil berat tentang kakak-kakak dan adiknya. Jadi untuk perkongsian, semasa abahnya pergi ke Turki untuk kali terakhir 2 minggu sebelum beliau meninggal, beliau telah mengirimkan hadiah perkahwinan untuk kakaknya yang akan kahwin dalam bulan 1. Jadi masa abah pergi, masa bulan Oktober, perkahwin dalam bulan 1, Januari baru ini alhamdulillah, dan memang telah dikirimkan hadiah perkahwinan untuk kakak tersebut. Jadi ada juga kakak yang kahwin sebelum terjadi. Dia kata untuk kita orang tu tak ada hadiah pun. Dia kata masa tu dia tak ada duit, dia kata. Jadi memang 3 orang kakaknya berkahwin, memang Ammar tidak ada di rumah. Yang sulung berkahwin, dia berada di maktab tentera, tidak hadir sebab ada aktiviti di sekolah. Dan memang kami memahami bila masuk maktab tentera kita perlu menghormati program di sekolah. Kami taat kepada peraturan, maka kami korbankan ketiadaan Ammar semasa kakaknya berkahwin. Yang kedua pun sama, Ammar berada di Turki. Jadi sampai dia mengadu pada kawan dia, kakak-kakak aku kahwin, aku sekali tak ada. Dan rupanya yang ketiga ni pun dia tak hadir juga, sekadar menzahirkan dalam bentuk hadiah perkahwinan yang telah diberi di awal. Jadi secara umumnya akhlak Ammar agak berbeza daripada kakak-kakak dan adiknya, tetapi alhamdulillah mereka semua dibesarkan dalam suasana yang sama. Alhamdulillah.